Baik, inilah waktunya, inilah masanya 10.30 minit pagi. Selama 30 minit bersama dengan Is Azlan dan juga penerbit Dila Kadir. Juga bersama dengan yang berusaha Tuan Khairin Nazri bin Karim, Pengarah Institut Tanah dan Ukur Negara Instun, untuk berbicara mengenai sambutan Jubli Perak Instun pada waktu dan juga ketika ini. Terima kasih Tuan Khairin bersama-sama dengan Nasional FM untuk Alpha 10.2 pada pagi ini. Mungkin serba sedikit boleh ceritakan mengenai latar belakang Instun, Tuan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Salam Malaysia Madani dan juga salam Jubli Perak Instun ya. Pertama kalinya saya nak mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada National FM sentiasa di hati kerana memberi peluang kepada saya untuk ke udara pada pagi ini ya. Jadi untuk makluman DJ Is dan tuan-tuan dan puan-puan para pendengar di luar sana, Institut Tanah dan Ukur Negara ini ataupun lebih dikenali lagi sebagai nama Instun merupakan sebuah institut latihan awam ataupun ILA lah ya, yang menyediakan perkhidmatan latihan dalam bidang pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat yang berkaitan. Ianya telah ditubuhkan pada 1 Mei 1998 berikutan daripada arahan Jemaah Menteri lah pada masa tersebut. Dan Instun ini ditubuhkan dengan menggabungkan kedua-dua seksyen latihan daripada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dan juga Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Dan bermula daripada bawah naungan Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi pada masa itulah ya, pada masa ia mula-mula ditubuhkan, Instun telah pun berada sebenarnya di bawah pelbagai kementerian, dan yang terkini kami lah berada di bawah naungan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ataupun lebih dikenali dengan nama NRECC. Jadi sekarang ni Instun beroperasi di pada kampus tetap kami daripada Tanjung Malim Perak, dan sebagai sebuah institut latihan awam ya, kampus Instun ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan lah, seperti blok-blok akademik ya, bilik-bilik penginapan, auditoria, serta kita juga ada pelbagai kemudahan sukan seperti kolam renang, gelanggang tenis, futsal, bola tampar, padang bola sepak dan sebagainya. Tetapi yang specialnya di Instun ni mempunyai kemudahan latihan yang berteknologi tinggi seperti makmal-makmal komputer, dan juga kita ada contohnya lah ya, pusat kalibrasi pemetaan utiliti bawah tanah, dan Instun juga merupakan satu-satunya institut latihan awam yang mempunyai balai cerapnya sendiri ya. Jadi selain daripada menyediakan perkhidmatan latihan, Instun juga menyediakan pelbagai program dan aktiviti lain seperti melaksanakan kajian, penyelidikan, penulisan, penerbitan artikel, buku serta pelaksanaan seminar-seminar berimpak tinggi, kolokium, dan juga kita juga ada ya sesi perkongsian ilmu di FB Live kami. Pelbagai fungsi boleh diadakan di Instun ni. Macam-macam ada ya. Jadi kampus tetap di Tanjung Malim Perak. Betul. Semalam datang, hari ni siaran, esok balik. 3 hari berkampung dekat Lembah Kelang ni. Baik, Tuan Khairin tadi ada sebut Instun ni menyediakan perkhidmatan latihan dalam bidang tanah, ukur dan juga pemetaan. Mungkin boleh terangkan serba sedikit apa yang dimaksudkan dengan bidang ilmu pentadbiran, perundangan tanah, bidang ukur dan juga pemetaan untuk pendengar-pendengar Nasional FM. Baik. Untuk makluman ya tuan-tuan dan puan-puan ya, para pendengar di luar sana sekalian, Instun ni dia menyediakan perkhidmatan latihan dalam dua bidang ilmu yang berbeza, namun ianya saling berkaitan antara satu sama lain, iaitu bidang pengurusan dan perundangan tanah, dan yang keduanya ialah bidang ukur dan pemetaan. Bagi bidang pengurusan dan perundangan tanah ni, dia lebih tertumpu lah ya kepada pengajian-pengajian yang berbentuk perundangan ya, terutamanya yang berkaitan dengan akta-akta utama pentadbiran tanah. Contohnya kanun tanah negara, akta hak milik strata ya, akta pengambilan tanah, akta pusaka kecil dan juga akta tanah kawasan penempatan berkelompok. Antara modul-modul latihan yang disediakan termasuklah asas perundangan tanah, pelupusan tanah, kutipan hasil-hasil tanah, ya, pendaftaran tanah, pembangunan tanah, penguatkuasaan tanah,
harta pusaka dan macam-macam lagi. Jadi berkaitan tanah ni lah. Semua cerita tanah ni. Okey. Apa saja yang kita boleh bayangkan berkaitan dengan pembangunan tanah, semua kita ajar. Baik. Di situ. Bagi bidang ukur dan pemetaan pula, ianya lebih menumpukan kepada 3 sub bidang yang utama, iaitu yang pertama sekali ukur pemetaan, yang kedua ukur kadaster, dan yang ketiga ialah ukur geodetik. Bagi ukur pemetaan, yang pertamanya ya adalah berkaitan dengan kerja-kerja ukuran ya, contohnya pemetaan topografi ya, penyediaan peta-peta. Kalau kita selalu nampak peta tu, dia di bawah sub bidang ukur pemetaan lah tu ya, penentuan sempadan negeri dan juga sempadan antarabangsa, serta pengukuran pengesanan utiliti bawah tanah. Bagi yang kedua pula, ukur kadaster, ianya melibatkan kerja-kerja ukuran bagi tujuan pengeluaran suratan hak milik ataupun kita biasa sebut sebagai geran tanah lah, yang berhubung kait dengan penyediaan pelan hak milik tanah yang mematuhi kehendak perundangan ya. Contohnya kita keluarkan pelan akui untuk tujuan pelupusan tanah, bagi tujuan pemberi milikan, perizaban, pecah sempadan dan pecah bahagian. Dan yang ketiga ni pun sangat menarik, iaitu ukur geodetik. Ianya melibatkan ya, contohnya ukur aras ya, ukur aras ketinggian, ukur graviti, cerapan pasang surut air laut, cerapan data melalui Global Navigation Satellite System ataupun GNSS, dan cerapan objek samawi di langit yang juga kita panggil sebagai ilmu falak ataupun astronomi. Ni satu-satunya tempat kursus yang ada balai cerap juga ni. Betul. Baik. Di Instun ni boleh berkursus. Tapi siapa sebenarnya boleh datang untuk berkursus di Instun ni, Tuan Khairin? Okey. Jadi seperti mana juga bidang kita ada pelbagai ya, kita punya fungsi pun ada pelbagai. Peserta kursus yang hadir di Instun juga ada pelbagai. Tapi sebelum saya terangkan siapa sebenarnya yang menjadi pelanggan kami ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, Instun ini diberikan kepercayaan ya oleh kerajaan bagi meningkatkan kompetensi terutamanya penjawat awam melalui perkhidmatan latihan dan juga lain-lain perkhidmatan yang disediakan. Kursus-kursus yang dirancang adalah berorientasikan kepada pembangunan kapasiti dan juga kompetensi warga pentadbiran tanah dan komuniti ukur daripada pelbagai jabatan atau agensi yang terdapat di Malaysia. Oleh itu, golongan sasar Instun adalah penjawat awam daripada kumpulan pengurusan dan profesional dan juga kumpulan pelaksana daripada pelbagai skim perkhidmatan, antaranya termasuklah ya juru ukur, juru geospatial, penolong juru ukur daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan. Kita juga ada juru ukur daripada swasta yang dipanggil sebagai juru ukur tanah belesen, dan juga pegawai-pegawai daripada pentadbiran tanah dan daerah, pentadbir tanah daripada pejabat-pejabat tanah dan galian negeri, pejabat-pejabat jajahan ya, pejabat daerah dan tanah, dan juga pegawai-pegawai persekutuan ya daripada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Tak lupa juga ya, sebab kita juga ada beberapa kursus yang melibatkan bidang teknologi maklumat. Jadi kita juga ada menerima peserta-peserta kursus daripada pegawai-pegawai teknologi maklumat, dan juga penolong-penolong pegawai teknologi maklumat. Namun selain daripada itu, selain daripada menerima pelanggan utama kami, kami juga menerima pelbagai lagi ya peserta kursus yang sangat berminat dengan kursus-kursus kami ya, terutama dalam bidang tanah dan ukur ni, daripada pihak swasta, sektor akademik, pensyarah-pensyarah universiti pun datang ke Instun untuk berkursus ya, pensyarah daripada politeknik dan juga pensyarah daripada kolej-kolej vocational. Pendek kata ya, ini pendek yang kata, golongan sasar yang menerima latihan daripada Instun adalah sangat besar dan sangat luas skopnya. DJ. Mudahnya semua boleh datang. Semua boleh datang. Jadi bagaimana caranya nanti kita kongsikan nak datang khusus ke Instun. Sebelum kita berehat Tuan Khairin, tadi saya nak berbalik kepada soalan ataupun perkara yang Tuan sebut di awal tadi. Dengan pelaksanaan perkhidmatan latihan, itu yang pertama, yang keduanya mengenai kajian penyelidikan, dan juga yang ketiga mengenai penulisan dan juga penerbitan. Pencapaian Instun di dalam ketiga-tiga perkara tersebut?
Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya kalau nak sebutkan satu-satu memang banyak. Maklumlah Instun ni dah wujud sejak tahun 1998. Tapi secara ringkasnya sahajalah ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar di luar sana, sepanjang 25 tahun penubuhan Instun, terdapat anggaran kita seramai 55,429 orang peserta yang telah pun mendapat manfaat daripada kursus yang kami jalankan. Bermula daripada tahun 98 sehingga tahun 2010, secara puratanya kami menerima lebih kurang 1,000 orang peserta setahun. Dan kemudiannya ya, antara tahun 2011 ke 19 kita dapati dekad seterusnya tu menunjukkan peningkatan dengan purata peserta lebih kurang 3,200 setahun. Maksudnya seronok kursus dekat Instun ni. Ramai ni yang datang ni. Ramai yang suka datang ke Tanjung Malim berkursus. Tapi mulai pada tahun 2020 sehingga tahun 2022 terdapat peningkatan yang mendadak lah, dengan peserta kursus yang hadir sekitar 5,000 orang peserta setahun ya. Kami beranggapan bahawa COVID-19 yang berlaku menyebabkan kursus-kursus yang kita laksanakan secara dalam talian mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Betul. Kerana memberi kemudahan ya kepada peserta kursus dapat bersama-sama dengan kita untuk belajar, untuk berkursus tanpa perlu hadir lagi secara fizikal. Jadi untuk makluman ya, angka-angka tadi tidak termasuk dengan jumlah peserta yang mendapat manfaat daripada program-program lain seperti seminar berimpak tinggi. Dan kalau kita totalkan semua sekali, anggaran kita dah menjangkau sebenarnya ya peserta yang mendapat manfaat sebanyak 70,000 orang daripada tahun 1998 hingga sekarang. Ramai tu. Nampak gayanya akan bertambah lagi untuk tahun ni. Ya, insya-Allah. Juga tahun-tahun mendatang. Insya-Allah. Kemudiannya berkaitan yang perkara kedua iaitu kajian dan penyidikan. Jadi Instun memang setiap tahun melaksanakan kajian dan juga penyelidikan lah dalam bidang tanah dan ukur. Cuma saya nak sebutkan di sini bahawa mulai tahun ini pihak Instun telah pun diluluskan suatu peruntukan ya bagi melaksanakan penyelidikan yang memberikan impak yang lebih tinggi, dan peruntukan yang kami terima pada tahun ini adalah merupakan peruntukan yang terbesar dalam sejarah penubuhan Instun, alhamdulillah ya. Dan tajuk kajian ini berkaitan dengan isu cabaran dan penyelesaian terhadap hak milik sambungan. Dan kajian ini berskala besar dan melibatkan keseluruhan Semenanjung Malaysia sebagai kawasan kajian. Dan kita pun tidak berehat di situ saja. Kita akan teruskan untuk tahun-tahun akan datang dengan kajian di sebelah ukur pula. Kita pun sedang merangka kajian yang berimpak tinggi dan insya-Allah kita akan teruskan di masa-masa akan datang. Itu berkaitan dengan penyelidikan. Dan yang ketiga berkaitan dengan penulisan dan penerbitan. Jadi sejak mula ditubuhkanlah hingga sekarang, Instun ni dia memang menerbitkan pelbagai karya-karya buku dan sebagainya yang terdiri daripada karya akademik dan juga buku-buku teknikal. Sebagai contoh mulai tahun 2018 Instun telah pun menerbitkan jurnal Instun setiap tahun. Dan selain daripada itu, kami juga menerbitkan buku-buku program latihan karya-karya penulisan hasil daripada kajian, laporan-laporan tahunan, buku koleksi infografik dan sebagainya. Cumanya untuk yang kehadapan, kami sedang dalam proses untuk menyenaraikan jurnal Instun ke dalam Malaysian Citation Index ataupun MyCite, yang itu satu repository bagi scholarly artikel di Malaysia yang dikawal selia di bawah Kementerian Pengajian Tinggi bagi menaikkan standard dan kualiti penulisan jurnal di Instun. Ya, alhamdulillah. Okey, banyak tu. Macam-macam kita buat. Dan mungkin apa yang terakhir tu? Yang satu lagi sebenarnya kita pun nak cuba buat perubahan sikit. Selain daripada buku-buku teknikal, kita juga sedang ke arah untuk menerbitkan karya-karya santai dan kreatif bagi tujuan untuk merakyatkan skim perkhidmatan teknikal kami, terutamanya skim juruukur. Kalau bolehlah kita nak jadikan skim juruukur ni, kerjaya juruukur ni sebagai lebih mainstream. Dan kalau kita ikutkan sekarang ni, bila kita sebut sebagai Abang Bomba, kita pun dah boleh bayangkan siapa dia Abang Bomba, apa yang dia buat, apa kerja yang dia laksanakan. Macam itulah kita nak kita punya juruukur dia harus perdanakan sehingga masyarakat boleh kenal sehingga ke tahap itu. Abang juruukur lepas ni. Abang juruukur. Kita buat filem nanti. Okey, baik, kita berehat seketika. Selepas ni kita sambung kembali berbicara mengenai sambutan Jubli Perak Instun dalam Alpha 10.2. Dirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa.
sejahtera. Adam Ahmad, Kau Pergi Jua, lagu siulan yang menjadi nyanyian pengarah Instun yang berusaha Tuan Khairin Nazri Karim. Pagi ini dalam Alpha 10.2 berbicara mengenai sambutan Jubli Perak Instun bersama dengan penerbit Dila Kadir. Jangan lupa untuk saksikan kami juga di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih Dila Kamal sentiasa menemani sehingga jam 11 pagi nanti. Baik, Tuan Pengarah, Tuan Khairin, tadi Tuan ada sebutkan di Instun bermula pada tahun 1998. Jadinya dah 25 tahun Instun diwujud. Jadi apa yang pihak Instun akan melaksanakan program sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun Instun ni, Tuan Khairin? Okey, sebenarnya ialah Instun ni dah ditubuhkan di pada tahun 1998 dan tahun ini dah masuk pun usia 25 tahun penubuhannya. Orang kata usia 25 tahun ni dah capai usia dewasa kan. Jadi sempena dengan menyambut usia Instun ni, kedewasaan Instun yang ke-25 tahun ini. Jadi sambutan Jubli Perak Instun telah pun kami adakan sebenarnya ya, bermula daripada awal tahun lalu sehinggalah akan berakhir pada hujung tahun ini. Walau bagaimanapun, acara kemuncak sambutan Jubli Perak Instun ini akan diadakan pada bulan September dan Oktober yang akan datang. Untuk bulan September dahulu ya. Bagi bulan September, Instun akan mengadakan program Carnival Instun yang julung-julung kalinya diadakan di Instun, dan karnival ini akan berlangsung pada 23 dan 24 September dan akan diisi dengan pelbagai program. Macam-macam ada juga. Kalau nak sebut satu persatu dengan satu nafas ni memang tak cukup. Tapi kena sebut. Kena sebut satu-satu. Kita ambil 2 nafas. Okay. So antaranya ialah program fun run ya, 5 km. Kita juga ada program fun ride 25 km. Kita ada program Explorers untuk agensi-agensi kerajaan di sekitar daerah Mualim. Kita juga ada program suka neka untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa ya, sebab kita rasa orang dewasa pun nak juga bersuka neka kan. Kita juga ada pertandingan memancing di Tasik Instun. Kat Instun kita ada tasik. Kita ada ceramah perdana, kita ada seminar harta pusaka untuk orang awam. Kita juga ada kolokium penyelidikan dan pembangunan dan pentadbiran tanah. Kita juga akan ada konvoi motosikal berkuasa tinggi dan juga pelbagai jualan-jualan, gerai-gerai makanan, car boot sale serta jualan bandel yang akan diadakan. Dan juga akhirnya kita juga ada pameran daripada agensi-agensi kerajaan dan swasta serta pelbagai lagi program yang akan diadakan. Okey. Itu untuk bulan September? Itu September je. Oi, 2 bulan ni. Sambut 2 bulan. Sambutan 30 hari 30 malam. Okay. Bukan. Tapi pada bulan Oktober pula, Instun akan mengadakan majlis 2 dalam 1, 2 in 1 macam shampoo, iaitu perasmian Kompleks Institut Tanah dan Ukur Negara dan juga serentak dengan itu perasmian Balai Cerap Tan Sri Harusani, iaitu balai cerap yang pertama didirikan di sesebuah institut latihan awam dan juga yang pertama didirikan di negeri Perak. Majlis ini akan berlangsung serentak pada 3 Oktober tahun 2023 dan akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan. InsyaAllah. Jadi gerak kerja telah pun dimulakan, banyak program telah pun diatur bersempena dengan sambutan Jubli Perak 25 tahun Instun. Banyak program tu yang telah disusun. Nak dapatkan maklumat lanjut mengenai program-program Instun dan juga sambutan Jubli Perak ni bagaimana, Tuan Khairin? Okey, terima kasih. Untuk makluman DJ Faiz, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar di luar sana yang saya hormati sekalian, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mengenali dengan lebih lanjut lagi mengenai Instun ni ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari laman web kami di www.instun.gov.my. Selain daripada itu, sebarang pengumuman, aktiviti dan program berkaitan dengan sambutan Jubli Perak yang telah saya sebutkan tadi dan banyak lagi program-program lain yang akan kita laksanakan pada masa akan datang boleh diperolehi didapati daripada FB Instun. Dan jangan lupa untuk ni kena sebut juga ya, untuk view, like, follow, subscribe dan juga share
perkongsian kami di media sosial kami seperti di Facebook, X ya, dulu disebut sebagai Twitter, sekarang namanya X kan, Instagram dan juga TikTok. Bagi acara-acara Carnival Instun kami ini, ianya dibuka ya kepada orang awam, dan jom kita ramai-ramai memeriahkan lagi program Carnival Instun. Jemputlah semua ya, ahli-ahli keluarga datang ya, mak, ayah, datuk, nenek, opah, tok wan ya, pak menakan, anak menakan, rakan-rakan, jiran-jiran tetangga, beramai-ramai datang ke Instun bagi memeriahkan lagi Carnival Instun bersempena dengan sambutan Jubli Perak Instun tahun 2023. Program banyak dah tu. Jadi kena ramaikan kehadiran dengan pelbagai aktiviti dan juga program yang disediakan bersempena dengan sambutan Jubli Perak Instun ni. Jadi akhirnya para pendengar sudah semestinya nak tahu apa hasrat Instun di masa hadapan Tuan Khairin. Okey, jadi terima kasihlah atas soalan tersebut. Jadi untuk makluman ya, tuan-tuan dan puan-puan ya, para pendengar yang saya hormati sekalian di luar sana, pada pandangan saya lah, untuk masa hadapan ya, sesebuah institut latihan awam seperti Instun ini hendaklah yang pertama ya, menjadikan dirinya, iaitu menjadikan institut ini sebagai suatu institusi yang memuliakan dan menyanjung tinggi kedudukan ilmu, supaya ilmu itu diletakkan sesuai pada tempatnya. Sebagai sebuah masyarakat yang madani, kita perlu menyuburkan ya budaya ilmu dengan kembali kepada konsep utama, iaitu kita meraihkan ilmu dengan mencipta, menyebar dan memelihara ilmu, ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai to create, to disseminate and to preserve knowledge. Jadi itulah yang kita laksanakan di Instun. To create, kita melaksanakan dengan cara buat penyelidikan dan kajian. To disseminate, kita melaksanakan kursus dan seminar. To preserve, kita melaksanakan penulisan dan penerbitan. Ini penting kerana dalam dunia sekarang yang banyak terdedah ya kepada keterlebihan informasi. Dahulunya masa saya sekolah dulu, kita ada apa yang dipanggil sebagai revolusi ledakan teknologi maklumat. Jadi sekarang ni kita dah berada dalam zaman itu. Kita dah berada dalam zaman keterlebihan informasi ya, lambakan informasi. Selepas daripada berlakunya ledakan tersebut, jadi institusi seperti Institut Latihan Awam adalah merupakan benteng ilmu yang perlu digenggam kukuh lah, supaya budaya ilmu ini menjadi tunjang ya, kekal menjadi tunjang dalam pembentukan dan pengukuhan masyarakat yang madani, supaya ia terus subur dan terpelihara. Dan hasrat saya yang kedua ya, dan akhirnya harapan saya semoga Institut Tanah dan Ukur Negara ataupun Institut ini akan terus maju kekal meningkat sehinggalah bertaraf dunia, dan juga kekal menjadi sebuah pusat latihan yang relevan, terunggul dan sentiasa mendahului cabaran. InsyaAllah kita doakan juga Instun agar terus lebih maju di masa hadapan. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Baik, terima kasih yang berusaha Tuan Khairin Nazri bin Karim, pengarah Institut Tanah dan Ukur Negara, berbicara mengenai sambutan Jubli Perak Instun dalam Alpha 102. Terima kasih juga penerbit Lila Kamal. Dan kalau yang terlepas, jangan lupa untuk saksikan kembali di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai kita berjumpa lagi insyaAllah Tuan Khairin di masa hadapan insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.